Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kekeluargaan, salam sejahtera. Kepada ibu bapa yang di luar sana, hari ini saya nak berkongsi berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya dah kongsikan dengan ibu bapa yang lain. Bila kita cakap pasal sekarang ni kan kita sibuk dengan pengajian online untuk anak-anak dan kita rasakan macam ada orang tak sempat langsung nak tengok anak-anak. Ada orang mungkin menghadapi kekangan dari segi infrastruktur, dari segi gadget tak cukup, handphone, data tak ada. Tapi sebagai ibu bapa, kita boleh cuba yang terbaik mengikut kepada kesesuaian diri kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan tentang macam mana kita boleh bantu anak-anak. Mungkin video ni agak panjang, tapi saya ingat kalau kita tak boleh siapkan hari ini, kita boleh buatkan bersiri. Nanti kita akan jumpa lagi di slot yang akan datang. Cuma sebelum apa pun, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berfikir sejenak. Kadang-kadang kita tak ada masa kan. Bila orang tanya kita kata, saya tak ada masa lah, saya ada kerja, saya ada banyak kerja, saya kena buat online saya sendiri. Tapi kita fikir, mungkin kita renung. Macam saya selalu tanya, siapa kita? Kita nak anak yang macam mana? Kadang-kadang kita lupa sebagai ibu bapa, kadang-kadang kita lupa. Kita kata, belajar rajin-rajin, dengar cakap cikgu. Tapi kita sendiri terlupa bahawa anak-anak pun ada banyak cabaran-cabaran yang mereka kena hadapi yang mungkin kita tak faham. Saya kadang-kadang saya cuba untuk tak buat perbandingan sebenarnya daripada anak yang sulung dengan anak yang nombor 2 dengan anak yang nombor 3. Tapi kadang-kadang kita sebagai mak, sebagai orang biasa, manusia biasa, kadang-kadang kita masih cakap, zaman Umi dulu tak macam ni pun. Jadi apa saja yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan adalah perkongsian apa yang saya dah dapat, dan saya yakin bahawa kita dapat sama-sama menjayakan. Jadi perkara pertama, kita kena fikir anak yang macam mana yang kita nak. Yang kedua, apa harapan kita pada anak-anak kita? Kalau boleh, saya minta kita ambil peluang sikit, minta daripada anak-anak, minta kertas, minta pen, tulis je. Okey, Kak Long, kita nak harapan kita dia je macam ni. Kak Angah, nombor 3 apa, nombor 4 apa, nombor 5 dan sebagainya. Yang kedua, lepas tu kita kena duduk. Memang sebelum ni anak-anak je selalu. Kalau anak-anak, kalau ada tuition, kalau ada kursus motivasi kat sekolah, antara perkara yang diajar pada anak-anak kita adalah untuk menganalisa, buat analisa SWOT. Analisa SWOT ni adalah strength, kekuatan, W, weaknesses, O, opportunity ataupun peluang, T, threats ataupun ancaman. Tapi hari ni saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama buat SWOT diri kita sendiri. Sebab ibu bapa yang cemerlang akan melahirkan anak yang cemerlang. Tapi bila kita cakap pasal cemerlang, bukan bermaknanya ibu bapa yang cemerlang adalah ibu bapa yang kerja sebagai pengurus, sebagai doktor, sebagai engineer, sebagai pengarah syarikat. Tak. Sebab pengalaman saya sendiri, saya kongsi, saya selalu kongsi dengan anak-anak bila mana saya buat kursus dengan mereka. Saya kata, saya pun sama je dengan anak-anak semua. Saya dulu dibesarkan dalam keadaan persekitaran Setinggan. Ayah saya pendidikan cuma sampai darjah 6. Ibu saya suri rumah tangga. Jadi saya selalu kata, kalau saya pun boleh berjaya, kenapa tidak anak-anak? Jadi pada hari ini saya nak minta perkara pertama adalah kita fikir anak yang bagaimana yang kita nak. Yang kedua, kita betulkan niat kita bahawa kejayaan itu boleh kita cipta. Kejayaan itu tidak diwarisi. Bukan bererti kalau mak pengarah syarikat, anak pun akan jadi anak-anak yang pandai. Kalau ayah pensyarah, maka anak-anak semua genius. Tidak. Sebab saya fikirkan perkara ni kita boleh buat bersama. Cuma sebagai orang yang lebih dulu makan garam, kitalah yang akan mencorakkan anak-anak kita.
Yang keduanya, yang seterusnya saya nak kongsi tentang peranan ibu bapa. Sebenarnya saya ambil daripada buku ini. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan dapat buku ini. Buku-buku ini sebenarnya buku sarana ibu bapa yang mula diedarkan apabila Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 diperkenalkan. Ada yang ada buku ni, ada yang tidak. Jadi saya ambil ringkasan daripada buku ni, saya tambah sikit-sikit melalui pengalaman saya. Ada 6 peranan yang boleh kita mainkan sebagai ibu bapa. Yang pertama sebagai jurulatih. Bukan jurulatih tau. Dia kalau kita tak larat, kita akan tengok sebagai juruletih. Tapi sebenarnya jurulatih. Bila kita cakap pasal jurulatih ni, pertama kita kena luangkan sedikit masa untuk anak-anak. Di sini cabarannya untuk kita, sebab kita kata kita tak ada masa. Saya ni bawa lori, saya tak ada masa pun kat rumah. Semua ni isteri saya yang buat. Ya. Tapi saya nak katakan bahawa pengalaman saya sendiri, kadang-kadang bukan masa yang panjang bersama anak-anak yang penting. Sebenarnya masa yang berkualiti. Kalau puan atau tuan ada masa 10 minit, tapi tuan dan puan-puan boleh meluangkan dengan penuh kualiti, ada tentuhan, ada komunikasi, insya-Allah itu akan memberi impak kepada anak-anak. Bayangkan ya, kalau kita nak bandingkan, yang suri rumah tangga yang sentiasa ada di rumah, tapi kenapa ada masalah juga dengan anak-anak? Sebab kurangnya komunikasi yang efektif. Yang keduanya, bila kita jadi jurulatih, kita kena awasi juga pelajaran anak-anak. Saya tahu kadang-kadang banyak ya, bila saya pemerhatian saya sendiri dekat rumah saya, kalau kita tengok kalau anak kita sekolah rendah, sekolah tadika, kita punya seronok masa sukan sekolah, masa tadika tu, kalau pergi dekat ambil gambar anak nak berlari pun sampai cikgu kata sila keluar daripada kawasan sebab anak ni nak berlari. Kalau konsert sampai orang kata puan-puan, tuan-tuan boleh tak tolong berdiri di belakang supaya orang lain boleh tengok. Tapi bila mana anak kita sekolah menengah atau kita ramai anak, kita akan kata apa? Kita kata okey tak apalah, mak drop off je. Ini terjadi juga di sekolah. Saya tak boleh sebut lah, nanti kalau saya sebutkan semua orang tahu. Ada satu sekolah tu, bila saya pergi untuk solat hajat UPSR, saya nampaklah anak-anak ni ada duduk berkumpul dekat pintu pagar, dekat pos tu. Saya pun tanya dia, saya kata, nama apa? Dia pun cakap kelas. Lepas tu saya kata, ibu bapa datang tak? Oh tak. Habis dia datang dengan siapa tadi? Oh, dia orang drop je. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya anak-anak dia, kalau kita tanya dia, okey tak kalau mak tak boleh pergi? Sebab mak nak kena tengok mak ada benda lain. Tak apa. Tapi sebenarnya di lubuk hati mereka nak sangat kalaulah mak dan ayah boleh datang. Itu perasaan yang mereka tidak bagi tahu pada kita. Ya, sebab itu mereka ada ruang platform lain untuk bercakap. Yang ketiganya, menyediakan peluang dan ruang belajar. Bila cakap pasal ruang belajar ni, memang saya faham yang mana rumah kecil, bilik 2, anak-anak ramai, tak ada peluang. Saya dulu duduk rumah setinggan. Bilik pun berkongsi, adik lelaki dengan kami perempuan kongsi. Meja baca apatah lagi. Saya ingat lagi, kalau nak buat homework je, sama ada kita orang cari meja makan ataupun masing-masing ambil bantal, letak atas lantai, kita menyarap. Itu cara kita buat homework. Tapi kemudian kita, alhamdulillah lah, saya ada kawan-kawan yang kadang-kadang mengajak pergi perpustakaan LPPKN, tumpang belajar. Jadi sebenarnya kita sebagai jurulatih, kita kena bantu anak-anak. Kalaupun tak boleh menyediakan meja study dengan lampunya apa semua, tapi sekurang-kurangnya kita bagi peluang tu pada anak-anak. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang risau, tidak ada apa-apa masalah yang tiada jalan penyelesaian. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita boleh buat FB ataupun webinar yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanyakan soalan, saya boleh kongsi. Sebab saya tengah cuba nak kompreskan, mungkin hari ini untuk slot ini kita ada 6 peranan, tapi saya akan sebutkan mungkin 3 je.
Di sesi yang akan datang saya akan sebut lagi untuk peranan yang 3 lagi. Okey. Kita kena galakkan juga anak-anak meneroka dan berfikir. Kenapa zaman sekarang budak-budak ni pelajaran dia susah? Kenapa perlu ada kemahiran berfikir aras tinggi? Sebab sesuai dengan situasi mereka, tak macam zaman kita. Zaman kita dulu, survival kita, kreativiti kita banyak. Saya bagi contoh. Masa saya form 2 agaknya, saya teringin masa tu zaman orang pakai kemeja, blouse kotak-kotak. Tapi saya tahu yang mak ayah saya tak mampu nak bagi duit. Jadi apa yang saya buat? Saya simpan duit belanja saya. Simpan. Lepas tu saya puas tanya kat kawan-kawan. Jual lah, macam pre-love lah kan. Yang mana baju tak ada. Sebab kalau nak pergi kat kedai mahal. Tak mampu. Jadi kita cari ikhtiar. Saya ingat lagi, saya teringin nak beli sesuatu. Masa saya di UAE, saya berniaga. Nak raya je saya berniaga biskut batang buruk. Kadang-kadang kalau mak saya visit saya, bawa seragam donat, saya akan jajalah satu asrama tu. Dan saya ingat lagi masa saya darjah 6, saya pergi sekolah, saya buat 2 beg. 2 beg tu apa? 1 beg sekolah, 1 beg nasi lemak. Itu cara kita. Masa kita zaman dulu. Tapi anak-anak zaman sekarang, dia fikir straight je. Ingat, puan-puan ingatkan, kalau kita dulu, bila mak kita pandang je, kita dah takut. Kita dah faham dah. Bila ayah balik je, kita dah takut. Tapi anak-anak sekarang, dia tak faham. Dan bila kita nak bercakap dengan mereka, kena direct. Tak boleh berkias-kias. Berkias-kias dia tak faham. Sebab itu ada berfikir aras tinggi. Sebab itu juga kita kena bantu anak-anak ni. Itu adalah antara fungsi kita sebagai jurulatih. Peranan ibu bapa yang kita boleh mainkan yang kedua adalah sebagai mentor. Kalau mereka yang bekerja di pejabat ataupun jadi cikgu sekolah ke, dia faham. Oh, nak jadi mentor ni macam mana. Tapi bukan bermakna kalau kita suri rumah tangga, kita tak boleh jadi mentor. Macam saya katakan, kehebatan seseorang bukan terletak kepada latar belakang pendidikan dia. Bukan terletak kepada di mana dia tinggal. Tapi terletak kepada kematangan dan pengalaman yang orang tu ada. Jadi sebagai mentor, kita boleh nasihat, bimbing. Dalam hadis ada kata, kalau kita nak membimbing anak-anak daripada usia 0 hingga 7, kita banyakkan bermain dengan mereka. Yang daripada selepas itu sampai 14 tahun, kita kena banyak disiplinkan mereka. Maknanya masa itulah kita kena bagi tahu, oh ini salah. Sebab itulah kalau anak-anak tak solat, kita boleh rotan. Dan selepas itu, umur 15 hingga ke 20 adalah waktu yang mana anak-anak ni macam kawan kita, macam buddy kita. Kita kadang-kadang tuan-tuan puan-puan perasan tak? Kadang-kadang kita anak-anak ni, kalau anak yang kecil, kita peluk, kita layan. Tapi yang besar ni kata, alah dia dengan phone dia, biar je lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman saya sendiri dengan anak-anak, walau besar macam mana pun, kadang-kadang ada anak-anak yang form 1 tapi badan besar kan. Jadi nampak kita kata, alah apa ni, nak duduk sebelah ketiak mak ni, pergi duduk jauh sikit kata. Dan yang adik ni, mai adik. Tapi sebenarnya anak-anak ni juga perlukan perhatian. Perlu perhatian. Nanti bila ada masa kita akan cakap pasal komunikasi berkesan ya. Okey. Yang kedua, kalau kita tak boleh bantu, kita bincang dengan dia, okey macam mana, siapa boleh bantu Farah kalau nak belajar. Dan sekarang ni senang, kita ada WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp, kita boleh tanya je, siapa tahu cikgu tuition sains. Bila dapat tu kita boleh kongsi. Jadi kata, kakak, macam saya tanya anak saya kata, dek, ni ada tempat tuition ni, parents masuk dalam grup, ada nak join tak? Saya tanya anak saya. Sebab ini satu benda juga bila cakap pasal tuition, pengalaman saya dan saya kongsi dengan bira saya. Beberapa tahun lepas tanya saya, cikgu tuition mana yang bagus? Saya kata
bukan kira tuition mana yang bagus. Sebenarnya macam mana chemistry, keserasian antara anak kita dengan guru. Jadi kalau ada serasi, walaupun cikgu tu biasa-biasa, tapi ia dapat bantu anak-anak tu untuk lebih semangat nak belajar. So kita kena bantu. Ada masanya kita kena puji anak-anak. Kadang-kadang untuk pertama, macam kalau kita tak pernah puji, kita macam like, macam ni nak cakap ni, nak keluar mulut pun susah. Saya ada pengalaman dengan anak saya sendiri. Sebab anak-anak kita berbeza kan. Jadi ada anak yang ekspresif. Maknanya kalau apa-apa sikit, oh sayang Umi, dia kata macam tu. Ada anak yang jenis yang, okey tak kakak? Jadi kalau macam tu, kita sebagai mak, kita sebagai ayah, kita kena ambil pendekatan rapat dengan dia. Memanglah first time kita peluk dia, dia akan rasa macam, kita rasa macam kita peluk batang kayu. Dia pun macam, apa ni? Dia macam tu kan. Tapi kelamaan, percayalah, benda tu akan berubah. Sebab itu, saya katakan pujian sebenarnya akan memberi keyakinan kepada anak-anak. Sebenarnya ilmu yang saya tunjuk, yang kongsi ini, bukan hanya boleh kita guna untuk anak-anak, tetapi kita boleh guna untuk pasangan kita dan juga kalau di tempat kerja, kawan-kawan kita. Ya? Macam saya kata tadi, bila kita bagi pujian, ia memberi keyakinan kepada anak-anak. Apa signifikannya keyakinan tu? Tapi bila dia yakin, dia akan boleh explore, boleh terokai lebih. Dia lebih berani. Kadang-kadang dia kata, pergi ambil sos. Alah, tak payahlah. Sebab apa? Sebab dia tak yakin. Sebab apa? Sebab dia takut. Sebab itu kita kena bagi keyakinan kepada anak kita. Peranan yang ketiga adalah sebagai penyokong. Tuan-tuan dan puan-puan, walau macam mana pun kita rasakan bahawa anak kita tak rapat dengan kita, dia lebih kepada kawan-kawan dia, tapi sebenarnya peranan kita sebagai penyokong adalah amat penting. Sebab bila kita sokong anak-anak, dia akan menyampaikan satu signal kepada dia bahawa mak ayah saya ni percaya dengan saya, atau percaya saya boleh buat. Sebab lepas ni saya akan bercakap bagaimana kita nak bagi keyakinan pada anak-anak. Dan semestinya sebelum kita bagi keyakinan kepada anak-anak, kita kena yakin dengan diri kita dulu. Dan yang ini yang paling penting, tentang keterlibatan ibu bapa. Sebab itu dalam buku ni, Sarana Ibu Bapa, dia cakap, kalau puan-puan dan tuan-tuan pernah dengar KSIB, kumpulan sokongan ibu bapa, itu yang diperkenalkan untuk sarana ibu bapa. Apa yang dimaksudkan? Okey, kami dulu memang banyak pergi ke sekolah untuk cakap pasal sarana ibu bapa. Ada orang cakap saya, alah bolehlah, tak kerja. Tapi pada saya, keterlibatan ibu bapa ni bergantung pada diri kita. Sama ada kita nak ataupun tidak. Kami dah berjumpa dengan ramai ibu bapa. Ada saya pernah pergi ke Keningau. Keningau ni memang satu tempat yang pendalaman di Sabah. Rata-rata ibu bapanya adalah pesawah. Tapi bila kita cakap pasal tentang peranan ibu bapa, kita cakap pasal KSIB, semua excited. Sebab saya cakap, ada ibu bapa juga yang saya ada seorang bapa tu, dia kerja biasa, kerja rencam, naik motor je. Tapi kalau cakap dengan dia, Mi, sekolah, sebab masa dulu anak saya sekolah perempuan, jadi tak ada orang lelaki. Mi, lampu bilik air ni lah, dia habis kerja je dia akan datang dengan motor dia. Ada seorang bapa air traffic controller, maknanya kerja 24 jam lah, jaga kawalan lalu lintas. Bila dia habis kerja tu 24 jam, sepatutnya dia cuti 24 jam. Tapi dia terus telefon cikgu guru besar, telefon sekolah, kata cikgu, saya ada masa sikit, apa saya boleh bantu? Dan dia akan datang ke sekolah dulu. Kadang-kadang cikgu pun kesian kan, dia kata, cik, tak apalah, cik balik dulu, rehat dulu, nanti cik datang. Dia kata, tak apa, kalau saya balik nanti saya terus tidur. Jadi itu komitmen dia. Kita ada bapa yang kerja dekat Singapura. Bila hujung 2 minggu sekali dia balik saja,
Sebelum sampai rumah, dia akan telefon dulu pengetua, guru besar. Biasa malam tu dia dah SMS dah. Cikgu, minggu ni saya cuti. Apa nak tolong buat? Jadi dia akan ni. Itulah sebenarnya sebab kehadiran ibu bapa ke sekolah, bila anak merasakan bahawa dia macam ni kan, dia kata, dia tengok, dia bangga tau. Walaupun lah dalam majlis hari kanak-kanak, tiba-tiba dia nampak bapak dia angkat kerusi bench untuk chorus speaking. Dia punya bangga tu, kita tak tahu apa yang dia cakap dengan anak-anak. Saya pernah tengok. Dia kata, tengok tu bapak saya tu. Dia bangga. So keterlibatan ni ada banyak keuntungan bila terlibat. Dan saya kata lagi sekali, terlibat ini bukan hanya dari segi kewangan. Ada orang kata, ada duit boleh lah. Tak semestinya. Nanti insyaAllah kita boleh kongsikan lagi macam mana kita nak terlibat. Dari segi kewangan boleh. Kalau tak boleh, dari segi tenaga. Kalau tak boleh juga, dari segi idea pun boleh. Sebab saya selalu cakap, contoh simple yang saya suka sangat kongsi adalah pertama, katakanlah anak kita main bola. Kita suruh rumah. Kita tak mampu pun nak buat bihun untuk anak-anak praktis pun kita tak mampu. Buat je lah air sirap. Buat air sirap satu jam, hantar ke anak. Semampunya itu membantu anak-anak kita dalam memberi sokongan. Itu keterlibatan. Tapi dalam konteks kita, dalam PDPR, maknanya mereka belajar dari rumah. Apa yang kita boleh terlibat adalah kita boleh mulakan dengan grup WhatsApp. Saya faham bahawa sekarang ni kita ada masalah. Maknanya masalah apa? Satu, masalah data. Sebab data yang kita dapat sekarang ni, maklum balas yang kita dapat sekolah-sekolah, kadang-kadang mungkin satu sekolah 30, satu kelas 30 orang, yang masuk kelas cuma 10 orang, 15 orang. Dan selalunya masalahnya berbeza lah. Ada yang terpaksa berebut berkongsi gadget dengan adik-adik. Yang keduanya tak ada internet data. Dan ada juga sebab apa tak masuk kelas? Sebab tidur. Sebab tak jaga. Sebab apa tak jaga? Semalam main game. Sekarang ni ada PUBG kan. Semalam baru saya dapat tahu daripada seorang kawan. Dia kata, jangan main-main tau. PUBG ni, darjah 3 pun dah mula game. Dah ada competition ni. Kita sebagai ibu bapa, itulah yang kita kena jadi mentor tadi untuk bantu dia. Okey, boleh, tapi kena ada cara-caranya. Kalau anak-anak, saya selalu cakap buat jadual. Sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita juga. Kalau kita tak buat jadual, kita dah bimbing dia orang buat jadual. Lepas tu, just pantau supaya dia boleh ikut jadual. Kalau dia tak boleh ikut 100%, dia ikut 80% pun okey. Kalau dia ikut 50% pun, sekurang-kurangnya masih 50%. Benda ni kena ambil secara berperingkat. Sebab kita habit, memang tak boleh kita buat orang kata sekaligus terus. Macam lah kita kadang-kadang kalau ayah isap rokok, kita kata, ayah berhenti rokok. Mesti dah tak boleh kan. Tapi kita kena buat sikit demi sikit. Sama juga dengan anak-anak. Sebab tabiat yang telah berjalan selama bertahun-tahun, tiba-tiba kita nak ubah. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tukar baju. Okey. Jadi di sini saya nak kongsi macam kami, saya kongsi macam mana saya dah buat Macam kami ada beberapa kumpulan grup WhatsApp. Satu kumpulan kelas. Kelas ni terpulang. Ini dengan mak bapak semua. Kami punya grup tak ada cikgu kelas. Sebab cikgu kata tak payahlah apa-apa. Datin Sri, saya beritahu Datin Sri bagi tahu. Okey, saya ada satu. Grup yang kedua, saya ada grup tingkatan 4. Sebab anak saya tingkatan 4. So, tingkatan 4 ni, bila kami setiap kelas, kami ada 6 kelas. Setiap kelas ada satu wakil kelas. 1 atau 2 lah terpulang. Jadi yang kumpulan kedua ni akan ada guru penyelaras tingkatan dengan wakil-wakil kelas setiap satu. Jadi apa yang berlaku bila pagi-pagi, bila ada kelas, semua ada kelas. Macam saya, amalan saya adalah katakanlah pukul 8. Pukul 8 saya dah WhatsApp parent-parent dah. Assalamualaikum.
anak-anak kita dah bangun pergi untuk kelas. Jadi percayalah tuan-tuan dan puan-puan, daripada 30 tu yang jawab sudah 3-4 orang. Itu tidak menjadi sebab. Sebab pada saya yang bukannya penting untuk dia menjawab, tapi sama ada itu adalah kejutan supaya dia kejut anak dia. 8:30, 9 tu cikgu pula akan masuk dalam grup yang kedua tu. Dia kata, okey, 4B ni tak masuk, 4C ni tak masuk, 4M semua masuk, ni. Bila dia bagi nama, kami katalah ada 2 nama daripada kelas saya. Saya tak masukkan nama tu dalam grup yang pertama. Tapi apa saya buat? Saya WhatsApp personal dekat ibu tersendiri. Sebab ada ibu nanti kata, okey DS, minta maaf saya dekat office, nanti saya check. Ada juga orang kata, okey DS, saya dah sampai sekolah sebab dia cikgu. Tadi saya keluar, anak saya jaga. Lepas tu saya jawab, tapi cikgu kata anak tak bangun. Dia kata, okey DS, terima kasih. Dia kata, itu cara kami. Cara kami. Ada juga insiden yang mana ada data, tak ada data. Yang itu kami berbincang. KSIB kami berbincang. Saya cakap tadi, satu grup kelas, satu grup penyelaras tingkatan dengan wakil kelas, satu lagi grup kami ada grup KSIB. Alhamdulillah, bila saya terangkan tentang KSIB ni, semua orang berminat nak bantu. Jadi kita ada 33 orang KSIB. Jadi apa yang kita buat? KSIB ni saya pecahkan pula kepada 4. Akademik, co-curriculum, disiplin, kerohanian dan kebajikan. Saya pecahkan. Jadi bermakna kami bekerja, keterlibatan kami, kita bantu semua. Katalah untuk tingkatan 4 sekolah anak kami ada 172 orang. Saya selalu cakap, bila saya daftarkan anak saya ke sekolah tu, anak saya bukan Irfan seorang, tapi anak saya adalah semua anak-anak di dalam sekolah tu. Jadi kita ada peranan, kita terlibat. Sebab saya selalu cakap, kita tak boleh nak kata anak kita, pergi sekolah jangan kawan dengan orang ni, kawan dengan budak kelas ni je. Tak boleh. Jadi untuk memastikan bahawa anak kita berada dalam persekitaran pembelajaran yang baik, suasana sekolah yang baik, kita kena bantu, kita kena terlibat. Yang terakhir untuk menyokong, ini peranan menyokong ni adalah mendengar dan beri tumpuan kepada rungutan anak-anak. Dia ada 2 kategori. Ada yang tak apalah, semua sekolah, kita percaya sekolah, biar cikgu buat semua. Sampai kita terlupa untuk memberi tumpuan kepada anak-anak. Sebab anak-anak pun perlukan perhatian dan tumpuan daripada kita. Perlu dia tahu bahawa kita ada untuk sokong dia. Tapi tak berartinya bila kita dengar cakap dia, dengar je dia kata, cikgu pukul, terus pergi sekolah, terus serang, ataupun terus buat surat, terus hantar ke kementerian. Tak. Itu tugas kita untuk mendengar. Dan percayalah, kalau kita terlibat ke sekolah, kita akan ada banyak cara untuk kita dapatkan cerita yang sebenarnya. Sebab anak kita memanglah kita yang mengandungkan dia 9 bulan, kita yang melahirkan dia, tetapi manusia ni diciptakan berlainan. Ada orang di rumah macam tu, di sekolah pun macam tu. Ada orang di rumah lain, di sekolah lain. Jadi di sini jugalah bila saya kata mendengar tu bermakna bila kita dengar, bila anak kita cerita kat kita, dengar tu bermakna kita pandang dia, tengok mata dia. Bukannya kita tengah baca surat khabar, anak kita tengah cerita, Abah tadi kan ni. Yang baik sikit, okey, baik sikit lah kan. Yang tak ada tu terus, sampai anak kata, Abah dengar tak ni? Sampai to that level. Samalah macam kita sekarang ni, okey mungkin orang tak baca lah, tapi kita ada handphone kan. Orang-orang zaman sekarang ni banyak FB, banyak IG, dia suka update kan. Jadi kita ni kadang-kadang kan
bila kita sibuk update sebab kita penat ni kan. Lepas tu WhatsApp pula dah tak tengok 2 jam, 200,000 WhatsApp kita masuk. Oh, inilah peluang kita untuk tengok WhatsApp kita. Tengok mana grup nasi kandar, grup grup Novex, grup grup ni, grup bola, semua ada. Tapi luangkan sedikit masa untuk dengar anak-anak. Saya nak kongsi je. Mungkin kita boleh buat pertama, waktu-waktu yang kita boleh sebenarnya tidak guna handphone, kita ni anak-anak kita supaya tidak guna handphone. Pertama, semasa kita makan. Sebab saya pernah juga buat dengan anak-anak saya. Kita buat macam mana tahu? Okey, semua handphone. Mula-mula saya cakap jugalah, saya kata kita ni dah lah jarang jumpa. Bila jumpa tak payah pegang handphone lah. Dia kata okey lah, sekali dua boleh pakai. Kadang-kadang kita kena kreatif lah kan. Bila kali kedua tu anak saya pula ajar. Dia kata okey, semua kutip phone letak tengah. Siapa yang ambil phone pertama kali, yang first ambil phone, dia bayar. Kalau kita makan ramai-ramai, kalau makan kat luar, semua percayalah tak siapa berani nak angkat phone. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rasa dah panjang dah saya kongsi ni. Kita ada lagi 3 peranan, tapi saya rasa saya simpan untuk next slot. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan bertemu lagi. Saya akan bagi juga IG saya dengan FB saya. Kalau tuan-tuan puan-puan nak bertanyakan soalan, boleh tanyakan. InsyaAllah nanti next slot saya akan jawabkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.